Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada yang diraikan semua lepasan SPM 2020 yang banyak telah melalui dugaan dan survive. Kepada ibu bapa, kepada cikgu-cikgu yang saya hormati, kaunselor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana bersama kami dari Universiti Malaysia Sarawak, kenali Pusat Pengajian Pra University. Okey, bersama saya ialah saya dulu. Saya Dr. Rohana, Timbalan Pengarah 1 di Pusat Pengajian Pra University Unimas, dan bersama saya pakai baju biru ialah Encik Razif, Timbalan Pengarah 2. Jadi saya melihat dari segi akademik, penyelidikan dan publication, dan Encik Razif melihat dari segi hal ehwal pelajar.
Okey. Jadi hari ini 15 hari bulan Jun. So hari ini hari yang penting kepada lepasan SPM 2020. Hari ini UPU dibuka semula untuk pengemaskinian pilihan. Jadi kalau kami pilihan anda, letaklah kami sebagai pilihan nombor 1. Hari ini juga saya rasa di Malaysia sibuk tentang proses vaksinasi. Jadi mungkin ada lepasan SPM 2020 yang menjadi sukarelawan di PPB. Okey, terima kasih kerana membantu Malaysia. Ada juga yang bekerja kan, cari duit untuk berkumpul nak masuk college. Macam-macam lah. Ada yang membantu ibu bapa di rumah. Sila bantu ibu bapa. Ibu banyak kerja, work from home, okey? Tak dilupakan juga hari ini bagi mereka yang terpaksa berada di luar, jaga SOP. Kita bertanggungjawab untuk memutuskan rantaian COVID-19. Okey, untuk tidak membuangkan masa lagi, saya akan cuba share presentation saya hari ini. Okey, harapnya nampak presentation saya hari ini. Pengenalan kepada program-program pengajian di Pusat Pengajian Pra-Universiti UNIMAS. Okey, kenapa kena pilih UNIMAS? Sebab kami telah pun ditubuhkan pada tahun 2019, jadi lebih kurang ada 11 tahun pengalaman mengendalikan asasi sains. Kita dah ada pengalaman juga menjalani blended learning kan dalam sesi hari zaman pandemik. Semua program kami adalah diiktiraf oleh MQA, diiktiraf penuh, mempunyai kurikulum yang mantap. Tenaga pengajar terlatih kami ada 40 staff akademik yang mempunyai PhD, Masters of Science and Bachelor in Education. Kita ada staf sokongan yang cemerlang yang membantu kami dari segi administratif, di laboratory dan sebagainya. Kami ada prasarana fizikal dan equipment yang sesuai. Nanti Encik Razif akan terangkan seterusnya. Kami menawarkan asasi sains hayat dan asasi sains fizikal. Maksudnya para pelajar boleh memilih untuk menggugurkan sama ada biologi atau fizik. Kami adalah feeder kepada 26 program pengajian di UNIMAS yang berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan soft science. Lokasi dan kepelbagaian. Kami terletak lebih kurang 20 minit dari lapangan terbang antarabangsa Kuching dan lebih kurang 25 minit dari Bandaraya Kuching. Kepelbagaian memang kami berada di tengah-tengah hutan hujan tropika lah. Ini sangat sesuai lah dengan suasana tenang. Sarawak hospitality kita macam-macam, ada budaya, makanan dan sebagainya. So satu tempat yang bagus untuk orang yang suka eksplorasi. UNIMAS membenarkan pendaftaran pelajar asasi tanpa perlu membayar apa-apa yuran bagi mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan kasar isi rumah kurang daripada RM10,000 sebulan. Jadi kita akan cuba bantu untuk mendapatkan bantuan keuangan dari KPT. Kami berada di UPU Online ya, sila mohon di sana. Kami ada asasi sains hayat UW 001 dan asasi sains fizikal 02 di ujungnya. Kami ada di carian umum dalam UPU Online. Kami ada program ketiga, program komersial yang tidak ada dalam UPU Online. Kami menawarkannya secara terus, iaitu melalui www.ppbu.unimas.my, cari International Foundation in Science dan ada button enroll di bawah, atau itu ialah address untuk mengisi korang. Okey. Asasi sains hayat dan asasi sains fizikal terbuka kepada orang Melayu, Peribumi Sabah misalnya Kadazan, Murud dan sebagainya, Peribumi Sarawak, orang Iban, Bidayuh, ada 28 ke 30 ke etnik di Sarawak ni. Saya pun memang fail lah, tak tahu dengan detail. Orang asli Semenanjung misalnya orang Senoi, Jangkau dan sebagainya, yang mengambil SPM 2020, cohort SPM 2020, okey. Ini untuk asasi sains. IFS International Foundation in Science, kami punya program komersial terbuka kepada calon bukan putra cohort 2020 dan sebelumnya, dan mana-mana calon putra yang telah mengambil SPM lebih awal. Tempoh pengajian adalah 2 semester.
Satu semester mengandungi 18 minggu perkuliahan, 1 minggu ulang kaji, 1 minggu peperiksaan. Ada cuti di antara semester tersebut. Okey, dari segi yuran pengajian, asasi sains hayat dan sains fizikal, semester 1 RM1,250, semester 2 RM845. Macam saya katakan tadi, jika anda dari golongan yang berpendapatan kurang RM10,000, jangan risau, tak perlu bayar yuran dulu, kita boleh uruskan bantuan kewangan dan akan dibayar di situlah. Bagi IFS, dia punya struktur yurannya agak beza sikit. Bagi semester 1 warga negara RM5,000 lebih, semester 2 RM4,000 lebih. Bagi yang bukan warga negara, kita menggunakan yuran dalam USD seperti yang tertera. Syarat-syarat kemasukan, syarat am macam biasa untuk di UPU, asasi hayat dan asasi fizikal UNIMAS ni mestilah warga negara yang mempunyai kepenalan. Mesti memiliki SPM. Sekurang-kurangnya 5 keujian termasuk bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Untuk IFS, ia terbuka kepada warga negara yang mempunyai SPM setaraf lah, SPM ataupun yang setaraf. Bagi syarat khas kemasukan, asasi sains hayat, maksudnya dia yang kumpulan yang ambil biologi tadi, dan IFS modul sains hayat. Calon tidak menjadi sebarang ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan aktiviti amali, sebab kita asasi sains jadi kita ada banyak amali kan. Okey. Mendapat sekurang-kurangnya C dalam semua mata pelajaran berikut: biologi, fizik, kimia, matematik tambahan dan bahasa Inggeris. Semua sekurang-kurangnya C. Kalau dapat A ke lagilah bagus kan. Okey, kalau sains fizikal macam biasa macam tadi, tidak mempunyai sebarang ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan aktiviti amali. Dan mendapat sekurang-kurangnya C bagi fizik, kimia, matematik tambahan, bahasa Inggeris dan salah satu daripada yang berikut. Kalau ambil biologi, dapat C biologi lah. Kalau tak ambil biologi tapi ambil yang lain-lain, dapat C. Layaklah untuk memohon asasi sains fizikal. Okey? Okey, apa yang anda belajar? Okey, kita dalam 2 semester akan belajar biologi. Kalau yang ambil asasi sains hayat atau fizik, yang ambil fizikal, matematik dan kimia. Kedua-dua semester. Dan kita ada khusus elektif, kompetensi ICT, bahasa Inggeris sebenarnya ada di kedua-dua semester, kemahiran berkomunikasi, nilai-nilai sejagat, kepimpinan dan kerja pasukan. Khusus elektif sangat penting untuk membina sahasia diri, untuk sharpen your soft skill. So masih penting, bukan saja khusus teras, khusus elektif juga penting. Okey, ramai tanya kaedah pengajaran dan pembelajaran sebab kita berada dalam pandemik. Pelajar kita yang baru bergraduat ni telah melalui PDP secara hybrid. Kita ada 881 pelajar, alhamdulillah telah pun menghabiskan semester kedua, insya-Allah akan pergi ke degree lepas ni. So apa yang kita adakan ialah kuliah secara tidak segera ataupun kita panggil asynchronous online lecture. Maksudnya lecture itu dirakamkan terlebih dahulu dalam YouTube. Kita guna stamping, setiap 10 minit ada break dan kita ada sari kata. Lepas tu kita upload ke dalam platform Elip. Jadi pelajar boleh lihat, boleh belajar dalam masa sendiri. Dan kita ada satu section yang pelajar kena jawab untuk menandakan kedatangan. Bagi amali dan kerja lapangan, alhamdulillah walaupun masa pandemik pelajar masih dapat masuk secara digital, so kami ada face to face amali dan kerja lapangan yang mematuhi SOP COVID-19. Okey, so kelasnya lebih kecil, ada penjara kesusahan dan sebagainya. Tutorial secara bersemuka bila keadaan mengizinkan, tapi ada masa-masa yang tak mengizinkan, kita buat secara sinkronis. Dan kita juga menggalakkan sesi konsultasi bersama pensyarah. Kita ada SOP yang tentu, tapi pelajar boleh menjumpa pensyarah untuk berbincang apa yang tak faham. Okey? So kita ada problem based learning. Inilah satu teknik pengajaran pelajaran yang student center digunakan dalam medical course. Jadi kami menyediakan pelajar untuk masuk ke program degree
selepas ini di UNIMAS. So kita ada assignment, ada oral presentation, ada problem solving skill. So mungkin yang agak barulah bagi para pelajar, tapi kita akan guide through. Okay. Ini contoh-contoh gambar di makmal kimia, di makmal komputer dan bilik tutorial kami. Nanti Encik Razif akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, peluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat prasiswaza lulusan asasi sains UNIMAS berhak mendapat tempat di UNIMAS. Ia adalah feeder kepada program-program prasiswaza di UNIMAS. So, jadi jangan bimbang sekiranya lulus, anda boleh memohon untuk mana-mana program yang ditawarkan oleh UNIMAS. Lulusan IFS, sebab dia ada lain sikit kan, struktur yuran dan sebagainya, kita so pelajar boleh memilih sama ada mahu mengikuti pengajian prasiswaza di UNIMAS atau memohon melanjutkan pelajaran peringkat prasiswaza di universiti lain melalui UPU atau memohon sendiri ke universiti swasta atau mana-mana universiti di dunia yang mengiktiraf kelulusan pengiktirafan MQA. Okey, so kalau dah lepas asasi lebih kurang 1 tahun, mungkin berminat untuk membuat program di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Sekarang kan kita sibuk semua IR 4.0, semua nak beli food semua pakai online, semualah. Jadi ini satu fakulti yang menarik, yang siapa berminat bolehlah pilih sama ada nak buat sains komputer, sistem maklumat, pengkomputeran, kejuruteraan dan pengkomputeran rangkaian. So boleh kalau dah siap. Sama ada you dari sains fizikal ataupun sains hayat boleh memilih. Atau ini fakulti saya. Okey, boleh pilih sama ada nak buat kimia sumber, bioteknologi sumber, sains dan pengurusan sumber akuatik, ataupun sumber haiwan atau sumber tumbuhan. So UNIMAS ni berada di tengah-tengah hutan hujan tropika. So kami celebrate kepelbagaian flora dan fauna. Jadi anda yang berminat kepada alam sekitar boleh memilih khusus di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Bagi kedua-dua program ya. Okey, boleh juga mereka yang berminat untuk sains kognitif, pembangunan sumber manusia, kaunseling psikologi, boleh juga memohon selepas tamat program asasi sains bagi kedua-dua program. Okey, ketiga-tiga program. Okey, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan boleh juga memilih nak buat kewangan ke, perakaunan, ekonomi antarabangsa. So boleh juga pergi ke sana. Atau lepas habis setahun bersama kami, boleh pilih untuk ke Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. So self expression, right? So you can do animasi. Boleh juga teknologi seni reka. Dalam teknologi seni reka ni you boleh pilih sama ada you nak buat teknologi seni reka perabot ke, jenis-jenis mereka alat-alat, atau nak buat fashion and design. Okey. Selain daripada itu, bagi mereka yang berminat tentang shape yang cantik dan sebagainya, boleh join Fakulti Alam Bina. So, boleh pilih untuk buat seni binaan atau ukur bahan. Gambar tu kucing punya gambar di waktu senja. Okey, untuk lulusan sains hayat, khas untuk lulusan sains hayat dan AF sains hayat sahaja. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Saya tahu ramai yang nak bertanya tentang ini ya. So boleh pilih untuk membuat kursus doktor perubatan, medik, dia cakap nak buat medik dan kejuruteraan. Ini kepada sains hayat sendiri ya. Atau nak buat engineering, boleh ke Fakulti Kejuruteraan. Jadi kita ada sivil, kimia, mekanikal, elektrik dan elektronik. Okay, untuk maklumat lanjut tentang program kami, boleh lawati www.ppbu.unimas.my. Jadi sekarang saya serahkan kepada rakan saya, Encik Razif, untuk seksyen seterusnya. Terima kasih. Okay, sekejap ya. Saya share screen.
Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada semua lepasan SPM yang hadir pada webinar Asasi Unimas pada tengah hari ini. Saya Muhammad Razif Osman, Timbalan Pengarah 2 di Pusat Pengajian PAN Universiti Unimas. Dan saya juga adalah salah seorang pengajar di Pusat Pengajian PAN Universiti, atau kita panggil senang as PPPU lah di sini. Okay, kalau awak masuk dalam program Hayat, most likely awak akan jumpa saya lah sebab saya akan mengajar subjek biologi di sini. Okay, untuk bahas slot saya akan share sedikit, berkongsi sedikit berkenaan aktiviti apa yang kita buat, pelajar-pelajar, aktiviti pelajar di PPPU dan kemudahan yang ada yang ditawarkan di Pusat Pengajian PAN Universiti. Okay, seperti yang telah dimaklumkan oleh Profesor Madya Dr. Ruhana tadi, so kita ada pelbagai kursus yang menawarkan pelbagai aktiviti untuk pelajar dan saya akan share beberapa contoh di sini. Okay, sebagai contoh, yang pertama ni adalah one of the specialty bagi yang mengambil program Hayat, okay, di bawah kursus biologi pada semester 2, usually kita akan buat satu lawatan ilmiah keluar di taman-taman negara di sekitar Kuching. Okay, sebagai contoh ada Taman Negara Bako, Taman Negara Kubah. Ini sebahagian daripada tugasan pelajar untuk menyiapkan satu bentuk macam poster, presentation or even abstract yang boleh nanti akan dinilai oleh para pensyarah. So untuk gambar yang saya share ni, ini adalah semasa sebelum kita pandemik lah, di mana mereka pergi keluar, dan pada batch yang sekarang di mana aktiviti keluar ni agak terhad, kita membuat aktiviti biologi trip ni di bahagian dalam Unimas sahaja. Still kita Unimas ni kan seperti yang Dr. Hana bagi tahu tadi, kita di tengah-tengah hujan tropika kan. Even dalam Unimas itself pun banyak tempat yang boleh explore dan untuk pelajar discover lah kepelbagaian flora dan fauna. Okay. Selain itu, selain kursus teras seperti biologi, kita juga menawarkan kursus-kursus seperti kursus elektif. Seperti yang telah dimaklumkan sebentar tadi, ada beberapa jenis kursus elektif lah. Salah satunya adalah kepimpinan dan kerja berpasukan, di mana pelajar-pelajar akan dibahagi mengikut kumpulan masing-masing. Kita panggil sebagai kumpulan generik, dan mereka akan bekerjasama dalam satu kumpulan dan bersaing antara satu sama lain dalam pelbagai jenis pertandingan, antaranya pertandingan macam seperti sukan, pertandingan yang kita panggil sebagai house rally, di mana setiap satu kumpulan akan menampilkan identiti kumpulan masing-masing. Okay. Dan selalunya aktiviti ini agak meriah lah, pelajar akan enjoy melakukan aktiviti ini. Okay, selain itu juga seperti saya bagi tahu tadi, salah satunya adalah selain kita belajar kursus-kursus akademik sahaja, belajar juga akan didedahkan kepada sukan yang kita panggil sebagai sukan pra-universiti, atau nama dia, singkatan dia sebagai SUPRA, di mana kumpulan-kumpulan generik tadi akan bersaing antara satu sama lain dari pelbagai sukan. Seperti yang dapat lihat, ada melawan badminton, ada yang berlawan futsal, volleyball dan sebagainya lah. Okay, dan selain itu juga kursus-kursus elektif seperti kursus communication, kemahiran berkomunikasi, juga menawarkan aktiviti seperti bazar, di mana pelajar membuat aktiviti-aktiviti bazar. Setiap kumpulan generik ni lagi sekali akan bersaing antara satu sama lain, dan mereka akan menawarkan apa yang barang jualan yang paling menarik dan bersaing dari segi keuntungan lah
di antara satu sama lain. Cara event ni juga agak meriah lah kalau kita buat. Hopefully kita boleh buat benda ni for the next incoming batch, di mana keadaan pandemik ni dah semakin kurang and then semua akan kembali seperti sedia kala lah. And then selain itu juga ini saya rasa program yang lebih unik lah untuk UNIMAS. Saya tak pastilah di asasi lain atau pusat lain ada tak aktiviti ini, iaitu kita panggil sebagai Amazing Maze, di mana pelajar akan menanam seperti yang dalam projek ni, menanam jagung lah. Kita ada satu lot tanah di kawasan kampus. Pelajar akan menanam jagung dari awal semester sampailah ke hujung semester, di mana dia akan tuai dan boleh makan. Setiap tumbuhan yang akan direkod dan akan dapat rakam lah di penghujung semester nanti. Okey, ini agak menariklah di bawah khusus universal values untuk para pelajar. Okey, sama juga di bawah universal values, asasi back to community ini lebih kepada kita kali ini pelajar akan pergi keluar, di mana pelajar akan join pergi kampung-kampung di sekitar Kuching Semarahan, membuat aktiviti-aktiviti yang bersifat gotong royong, bersifat sukarela. Mereka membersihkan surau, membersihkan tadika. Kita berkhidmat kepada masyarakat di sekitar Kuching Semarahan lah. Ini aktiviti ini juga menarik. Kalau kita dah kembali pulih seperti sedia kala, mungkin kita akan boleh buat balik lah aktiviti ini. Okay, selain itu juga, selain aktiviti akademik, pelajar juga akan didedahkan dengan jawatan kuasa perwakilan pelajar. Mungkin pelajar dah expose, terdedah dengan persatuan pelajar kan masa di sekolah. Di sini pun kita ada, di mana pelajar akan mencalonkan kawan-kawan atau kawan diri sendiri untuk menjadi wakil kepada para pelajar, dan mereka akan menjadi suara lah di PPPU ni, untuk menyalurkan apa-apa idea atau apa-apa komen berkenaan apa yang berlaku di sekitar pra-universiti. So mereka juga selalunya akan membuat beberapa aktiviti lah untuk pelajar. Okay, so saya nak share sedikit juga berkenaan sukan asasi Malaysia. So untuk bagi yang akan masuk ke dalam pusat-pusat asasi dan event matrikulasi, ada satu event sukan lah yang akan, di mana setiap pusat-pusat asasi dan matrikulasi ini akan bersaing antara satu sama lain dan menyertai aktiviti sukan yang kita kenali sebagai Sukan Asasi Malaysia. So sekarang dah edisi yang keempat untuk tahun 2021. Pada tahun 2020 UNIMAS telah menjadi tuan rumah untuk edisi yang ketiga. Dan untuk aktiviti ini semua pusat asasi datang ke Sarawak lah, dan bersaing dalam pelbagai jenis sukan. So kita pun ada menang a few event sukan dekat share seperti ini. Kita ada pertandingan e-sport, ada pertandingan badminton, futsal, bola jaring, ada banyak lagi lah. So untuk saya nak share juga pencapaian pelajar untuk kali keempat ni, edisi keempat, di mana since pandemik berlaku kan, kita tak dapat buat aktiviti sukan yang secara yang ada kontak ke sport ni. Tapi untuk UM telah menganjurkan aktiviti e-sport bagi Sukan Asasi Malaysia, dan UNIMAS telah menjadi juara bagi Mobile Legend punya e-sport. Okay, tahniah kepada pasukan e-sport UNIMAS lah. Untuk hopefully nanti untuk edisi kelima, saya rasa kita akan saya rasa UiTM Dengkil akan menjadi tuan rumah. Mungkin anda yang berminat, kita tak pasti lagi apa bentuk pertandingan sukan yang akan ditawarkan. Sekiranya anda yang jenis aktif dalam segi sukan, core curriculum, kemungkinan anda boleh menjadi wakil untuk PPPU untuk pergi bersaing di UiTM Dengkil nantilah untuk tahun depan, insyaAllah.
Okay, selain aktiviti sukan, di antara peringkat asasi ni kita juga ada pertandingan debat. Tahun ni batch ni kita ada satu pertandingan debat. Itu pertandingan inovasi UMT yang anjurkan. Debat saya rasa UNISA dan SIM tak silap. And then kadang-kadang itu juga ada pertandingan Mathematical Olympiad pada mengikut anjuran pada tahun semasa itulah. So sentiasa ada terbukalah untuk pelajar-pelajar yang berbakat untuk menyertai pertandingan-pertandingan peringkat asasi Malaysia. Ini peringkat kebangsaan. Okey, selain itu juga kita ada satu sistem yang dikenali sebagai sistem mentor-mentee di Pusat Pengajaran Pramuka Universiti, di mana setiap kumpulan pelajar akan dibagi into small groups, kumpulan yang kecil dalam 20 orang, dan setiap kumpulan akan mempunyai seorang pensyarah yang kita kenali sebagai mentor. So pensyarah ni mereka akan sentiasa berhubunglah antara satu sama lain dari segi akademik, dari segi apa-apa jenis hubungan sosial seperti nak melaporkan keadaan di kolej ke, keadaan di Prayu, di PPPU ataupun keadaan akademik yang semasa memerlukan sokongan motivasi. So kita ada satu support system yang pelajar boleh gunakanlah untuk berhubung dengan mentor masing-masing. So dia tak semestinya aktiviti yang bersifat akademik semata-mata. So seperti yang anda dapat lihat dalam gambar ni, slide ni, mereka juga keluar di kawasan kampus dan menyertai pelbagai jenis aktiviti bersama-sama dengan mentor masing-masing. So seperti yang anda lihat, dapat ada yang main basketball, ada yang berkayak, ada yang berbasikal dan sebagainya lah. Okay. Next, itu bahagian aktiviti pelajar. Sebenarnya banyak lagi yang kita buat. Mungkin kita tak cukup masa nak share. So seterusnya saya nak share berkenaan fasiliti kampus. So, kita ada satu kompleks akademik yang dikenali sebagai Kompleks Akademik Pusat Pramuka Universiti, atau nama pendeknya sebagai KAPU lah. Di mana di dalam kompleks ni terdiri daripada bilik tutorial, makmal fizik, makmal biologi, makmal kimia dan juga makmal komputer. Okay, so kita ada separate bangunan fasiliti lain berhampiran kompleks ni yang di mana pelajar akan pergi kuliah lah. Ini untuk mass lecture, dikenal sebagai Dewan Kuliah. Dan di hadapan kompleks akademik ini, seperti yang dapat lihat di bahagian sebelah kanan, adalah Masjid Unimas, so Masjid Pramuka Universiti. So kita ada masjid sendirilah. So Unimas ni ada dua masjid di dalam satu kampus. So untuk pelajar yang berada di kampus timur atau kampus asasi ni, mereka tak perlu pergi ke kampus barat atau bahagian kampus degree untuk menunaikan solat Jumaat. So since kita ada sendiri, so just jalan kaki sahaja lepas pergi kelas dan tutorial dan sebagainya. So tak jauh daripada masjid dan kompleks ni, kita ada juga perpustakaan kita sendirilah. Di bawah ni ada dua gambar, di bawah ni ada perpustakaan asasi ataupun yang kita panggil sebagai petari di Unimas. So untuk asasi ada library dia sendiri. Nanti saya akan share untuk yang degree punya library lah lepas ni. Okay, ini fasiliti pula di bahagian kampus barat ataupun kampus degree. So yang kampus timur dan kampus barat ni sebenarnya dia kalau jalan kaki lebih kurang dalam 10 minit kot. So selalu petang-petang pada pelajar, dia orang jogging dari kampus timur ke kampus barat, ke kompleks sukan. So kita ada satu distance yang taklah berapa jauh. Pelajar boleh pergi untuk melawat kampus barat lah. So di kampus barat kita ada lagi banyak fasiliti seperti yang dapat lihat. Kita ada kolam renang Olympic size ni. Pelajar boleh guna untuk pelajar yang pandai berenang lah. Macam saya tak pandai lah. And then dia pun ada library atau petari yang seperti dapat lihat ni, yang lebih besar. Sangat-sangat besar compared to pada yang nanti bila awak
awak sebagai pelajar asasi pun awak boleh pergi ke library atau petari ini. Tak ada masalah. So mungkin tak semestinya library asasi tu hanya untuk asasi lah. Degree pun boleh juga. Dan kita ada kompleks sukan di mana kompleks sukan ni terdiri daripada pelbagai gelanggang lah. Ada gelanggang volleyball, ada gelanggang sepak takraw, padang bola sepak. Di bawah ni ada gelanggang futsal. Dan gelanggang futsal, and then sebelah gelanggang futsal adalah gelanggang badminton dan sepak takraw. So tak jauh daripada gelanggang futsal ni adalah kita ada stadium, open stadium untuk yang suka terlibat dalam olahraga yang lari semua tu, acara padang, acara track. Awak boleh test power awak kat sini lah di stadium Minimas. Okey, itu fasiliti untuk pelajar. Untuk kemudahan kolej kediaman juga untuk pelajar-pelajar asasi, kita ada tawarkan ada beberapa jenis kolej, kolej Seroja, kolej Rafflesia yang bahagian atas ni dan kolej Dahlia. Ini selalunya untuk pelajar International Foundation of Science lah, untuk pelajar IFS. So jangan bimbang kalau awak datang tak ada penginapan, kita memang bagi penginapan awak di sini mas. Okey, dari segi bantuan kewangan pula, saya akan share beberapa bentuk kewangan ditawarkan. So seperti yang sedia maklum, untuk pelajar-pelajar asasi di mana-mana pusat asasi di seluruh Malaysia akan dibiayai oleh Kementerian Pengajian Tinggi, dan kelayakan untuk mendapat bantuan kewangan asasi ini adalah untuk pelajar di golongan sasaran B40 dan M40 yang di bawah RM10,000 sebulan. So once awak dah masuk di Unimas, kita akan tawarkan borang untuk awak untuk memohonlah bantuan kewangan asasi. Untuk yang layak akan dapat bantuan tersebut. Okay, selain itu juga kita pun menawarkan beberapa bentuk bantuan kewangan di Unimas. Sebagai contoh endowment Unimas, bantuan Baitumal, zakat. So dari semasa ke semasa kita akan maklumkan kepada pelajar, once awak dah masuk, once ada tawaran untuk bantuan kewangan, kita akan maklumkan pelajar, so pelajar boleh memohon bantuan kewangan daripada pihak-pihak yang menawarkanlah. Ini tertakluk kepada kelayakan dan ketersediaan pada masa tersebut. Okey, so itu bahagian aktiviti pelajar dan kemudahan dan even bantuan kewangan tadi, sedikit sebanyak yang saya boleh share. Saya juga nak promote kita punya social media account di Prime University Unimas. Unimas sendiri ada social medianya sendiri. Kita as pusat asasi pun kita pun ada account, our own special social media account. Saya rasa tak banyak pusat asasi yang ada akaun dia sendiri. Unimas sebagai contoh, kalau Facebook awak search Pusat Pengajian Para Universiti Unimas, Instagram Asasi Unimas, Pra Unimas, YouTube channel, and even Twitter account Unimas PPPU. So untuk yang jenis aktif Twitter ni kan, so actually awak boleh check out hashtag seperti yang saya tulis kat bawah ni, hashtag Asasi Unimas Best, sebab you will find out banyak orang share, your alumni, your seniors yang share berkenaan dengan Asasi Unimas. So boleh tengoklah, sebab semua yang komen-komen di situ is what we actually offer pada senior-senior awak pada tahun-tahun yang lepas, batch-batch yang lepas. Okay. So itu sahaja untuk bahagian saya. So terima kasih kepada semua yang telah menonton. And then untuk ada apa-apa persoalan berkenaan sesi Unimas, boleh sentiasa email di pppu@unimas.my. Nanti kita akan reply apa-apa jenis persoalan yang diajukan lah. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk saya. Terima kasih. Okey, terima kasih yang menghantar soalan dalam Q&A. Saya ada banyak terima. Ada yang saya dah jawab lah. Tapi tak apa, kita bagi soalan-soalan yang agak banyak ditanya di sini.
Adakah Unimas ada dentistry? Minta maaf lah, kita tak ada dentistry. Jadi kalau anak-anak nak buat dentistry mungkin kena pergi memilih matrikulasi ataupun asasi-asasi di universiti yang ada offer dentistry. Ada yang tanya ada science actuary, kita tak ada yang itu. Tapi kita ada matematik, sains kognitif dan sebagainya. Ada yang tanya syarat kelayakan masuk ke medical. Itu memang soalan yang favourite lah saya tengok. Okey, suka cerita diingatkan di sini bahawa kami Pusat Pengajian Pra-Universiti bertanggungjawab menyediakan pelajar untuk masuk ke Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UNIMAS. Namun begitu, kami tidak ada kuasa untuk menentukan siapa yang layak, siapa yang tak layak. Apa yang kami buat ialah selalunya pelajar kena belajar betul-betul sebab itu satu program yang kompetitif. Jadi CGPA itu kena cantik betul-betul lah, CGPA bagi kedua-dua semester semasa foundation. Dan kami akan aturkan untuk para pelajar mengikuti interview. Jadi interview akan dijalankan oleh fakulti yang tersebutlah, bukan kami. Selepas itu dia ada banyak syarat-syarat lain. Jadi para pelajar boleh melihat syarat-syarat kemasukan ke medical course di UNIMAS di booth virtual kami ataupun pada sesi akan datang. Tapi ya, pelajar-pelajar yang grade asasi sains hayat mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam program perubatan UNIMAS. Ada yang bertanya, is the foundation syllabus in English or in BM? We conducted the program in English, but somehow, because we have wide range of students' ability on using English, if you are not fluent in English, it's okay. We have extra classes, extra time with your teachers or your lecturers to try to understand. We are going to use very simple English, and if necessary, if required, we also use BM just to help you understand the subject matter. Okay. Untuk pelajar yang sambung balik, untuk pelajar yang akan masuk, yang berminat nak buat medical, kita akan aturkan interview lah. Tak kisahlah you dari International Foundation in Science atau dari Asasi Sains Hayat, sekiranya anda layak dan anda memohon, kita akan hantar untuk interview. Untuk UNIMAS, kami akan hantar interview bagi mereka yang mencapai PNGK atau CGPA 35 dan ke atas. Jadi di sana itu tanggungjawab para pelajar lah untuk menjawab dengan baik, skor yang tinggi. Fakulti akan menentukan, bukan kami yang menentukan. Tapi peluang tu ada. Namun begitu, macam saya cakap tadi, kita ada banyak lain-lain program siswaza yang pelajar-pelajar boleh pilih. Nak buat accountancy pun boleh kan, nak buat sains kognitif boleh, nak buat counselling kami diiktiraf, jadi professional license lah kan. Jadi itu satu peluang yang baik. Ada banyak pilihan lah, tadi saya dah sebut 26 jenis khusus yang pelbagai yang boleh para pelajar ikuti selepas tamat pengajian. Okey, ada apa soalan lain? Ada, saya dah jawab ya. Okey, ada juga soalan favorite tentang kalau dah habis asasi boleh ke pergi ke program degree di universiti lain. Seperti yang saya cakap tadi, Asasi Sains UNIMAS adalah feeder kepada program prasiswaza di UNIMAS. Jadi para pelajar akan akan ditawarkan tempat di UNIMAS. Kita bukan macam UM ataupun UiTM di mana para pelajar boleh pergi ke universiti lain. Kami tidak, kami adalah satu yang tertutup, feeder. Maksudnya akan ke UNIMAS. Okey. Syarat-syarat kemasukan, kalau anak-anak masuk ke UPU online,
kan? Sekarang dia dah matchingkan result. Kalau anak-anak layak, anak-anak akan nampak kami, pilihan umum. Kalaulah terdapat di salah satu subjek, katalah Maths terdapat di, anak-anak tak nampak kami, jadi tak boleh pilih. Di sistem UPU dah macam tu sekarang, dia dah pandai, intelligent. Jadi walaupun tak boleh dapat UNIMAS, kami nasihatkan anak-anak pergi mencari option lain dan teruskan belajar. Tak kisahlah dekat mana-mana, buat diploma ke atau matrikulasi ke atau mana-mana saja. Sebab anak-anak muda lagi, kita harap anak-anak akan belajar, terus belajar. Okey? Berapakah GPA untuk semua medik? Oh, susah nak jawab tu. Tapi yang kami pasti, sekiranya anda mencapai CGPA ataupun PNGK 3.5 ke atas, kami akan aturkan anda untuk mengikuti interview program tersebut. Okey, itu tugas kami. Tugas anda ialah do your best. Okey? Tapi at the end, PNGK berapa dapat, itu susahlah kami nak jawab. Katalah semua orang dapat PNGK 4.0, you dapat 3.9. Mungkin yang dapat 4.0, saya pun tak pasti. Tapi yang paling penting, yang paling penting, anak-anak kena belajar bersungguh-sungguh dan cuba mendapatkan PNGK baik untuk membolehkan kami menghantar anak-anak masuk ke interview tersebut. Namun begitu, dunia ni penuh dengan kepelbagaian. Jadi kalau bukan medik pun ada banyak lagi kursus yang menarik di UNIMAS. Okey? Boleh pilih, tak ada masalah. Okey, Encik Razif mungkin nak jawab tentang dia tanya adakah beasiswa yang dapat tu, maksudnya bantuan keuangan KPT tu, adakah dia kata boleh ke program degree, sambung terus? Boleh jawab Encik Razif? Untuk soalan siapa nama itu? Cepat Kodoi. So beasiswa itu valid lagi tak untuk program lepas asasi iaitu degree ataupun kena mohon. So untuk bantuan kewangan asasi hanya untuk asasi, peringkat asasi sahaja. So once awak dah masuk degree, awak kena apply bantuan kewangan yang lain yang dapat ditawarkan semasa awak masuk degree lah, seperti PTPTN dan sebagainya, dan yayasan negeri. So untuk khas untuk bantuan kewangan tu yang tak perlu bayar balik tu, ini untuk peringkat asasi sahaja. Okey, dia tak ada bonding sampai pergi degree lah. Lagi soalan ya, Dr. Rana? Okey, itu yang pasal. Yang Alif ni dah jawab tak? Apakah dimaksudkan dengan feeder? Apakah yang dimaksudkan dengan feeder? Alif, feeder tu maksudnya kita menyediakan anda untuk ke degree di UNIMAS, feeder UNIMAS. Maksudnya semua cara-cara pembelajaran, sukatan pelajaran kita dah sesuaikan dengan program degree di UNIMAS. Jadi you all tak perlu lepas habis asasi, tak perlu masuk UPU online dan mencuba memohon semula. Kita buat dalaman, masuk terus. Kiranya sebelah kaki dah masuk lah. Walaupun sebelah kaki dah masuk, masih kena belajar betul-betul, okay, untuk dapat GPA yang bagus. Saya suka if I like mathematics, what course should I apply? Oh, banyak pilihan. Jadi satu yang saya cadangkan, anda boleh cuba sains kognitif. Sains kognitif di Fakulti Sains Kognitif, dia tentang intelligent, kombinasi human intelligence dan machine intelligence. So a lot of mathematics and computing. Atau boleh masuk fakulti komputer lah. Kami tidak ada pure maths macam universiti lama, universiti established. Kami ada sort of applied maths lah. So boleh tengok pilihan di fakulti fakulti Sains dan Teknologi Maklumat atau fakulti Sains FSK, Kemanusiaan dan Sains Kognitif. Okey? Fakulti Sains Kognitif. Alright. Boleh terangkan 3.5 GPA is all.
lupa saya nak cakap. CGPA yang kita maksudkan untuk hantar ke interview tu ialah 3 teras. Maksudnya matematik, biologi, kimia. 3 teras lah. Kita akan kirakan untuk you all 3.5 ke atas untuk interview. Interview, okay? Bukan dapat interview. InsyaAllah boleh dapat kalau you buat betul-betul lah. Okay? Untuk soalan bantuan juga ni, yang Tanti Syaz. Asasi mendapat bantuan kerajaan ke kalau purata pendapatan keluarga melebihi sikit 10K, kena bayar sendiri ke? Okay, so untuk soalan ni memang dah dinyatakan dalam syarat ni untuk semua asasi, bukan hanya UNIMAS sahaja. So untuk syarat mendapat bantuan kewangan daripada Kementerian Pengajian Tinggi ni, pendapatan keluarga mestilah 10,000 dan ke bawah. Jadi nanti bila awak masuk di sini, nanti kita akan bagi borang, awak kena isi, dan borang itu akan dihantar ke peringkat Kementerian Pengajian Tinggi. So mereka akan menilai awak punya pendapatan keluarga sama ada awak layak atau tak. Okay, so misal katalah awak tak layak untuk mendapat bantuan ni, so means maksudnya awak kena bayar sendirilah. Okey, namun begitu, pelajar boleh juga cuba mendapatkan bantuan dari pusat zakat ataupun Baitul Mal negeri masing-masing, kan? Dia ada bantuan tu untuk pelajar memulakan pengajian. Cuba check out lah with your negeri punya pusat zakat. Dan anda boleh juga memohon lain-lain beasiswa ataupun scholarship. Misalnya kalau orang Sarawak, dia akan cuba mohon SESCO, Sarawak Electric Company, kan? Ataupun Yayasan Sarawak atau mana-mana. Cubalah memohon yayasan. Sebab cutting point untuk KPT ialah di bawah 10,000. Jadi kami kena adhere to undang-undang tersebut lah. Okey. Suka cerita dimaklumkan sekali lagi, IFS, International Foundation in Science, boleh mohon terus ke kami. Jadi sila lawat www.pppu.unimas.my, carilah International Foundation in Science. Kalau you scroll bawah sekali, enroll now, itu ialah dia punya pautan borang online yang tersebut. Boleh mohon sekarang. Dia punya intake sama dengan bila asasi masuk, kami jangka akhir bulan 7 ataupun awal bulan 8. So kita ada satu intake sekali jalan. Okey, dia tak ada banyak-banyak intake macam universiti swasta. Kami ikut arus perdana punya intake. Okey. Soalan Najwa. Boleh go to other university overseas. Can you please? Oh, ini ialah untuk lepasan IFS, International Foundation in Science, yang mempunyai fee structure yang sedikit berbeza dengan asasi sains hayat dan asasi sains fizikal. Ia adalah untuk kawan-kawan kita dari Bukan Bumiputera dan mana-mana Bumiputera yang mengambil SPM lebih awal daripada 2020. Sekiranya anda graduate dalam IFS, you ada peluang lah, sama ada you nak stay dengan kita di UNIMAS atau you boleh memohon untuk ke tempat-tempat lain. Sebab ada saya tengok lulusan IFS ni memohon dan dapat tempat di UTM dan sebagainya. So itu permohonan itu melalui UPU. Kalau nak pergi universiti di overseas, misalnya nak pergi India ke, nak buat medik dekat Indonesia ke apa ke, you dari IFS, kami punya sijil diiktiraf, jadi boleh cari mana-mana universiti yang mengiktiraf, yang mengguna pakai pengiktirafan MQM. Jadi bolehlah memohon sendiri. Maksudnya kami tak bantu memohon universiti luar negara itu. Anak-anak kena memohon sendirilah. Ini saya cakap bagi IFS, okey, bukan asasi sains. Asasi sains tetap feeder kepada UNIMAS. Kita ada perbezaan di situ. Okey. Oh, Ganesh, Sagaran. Puan untuk furniture. IFS ke semua program kami. International Foundation in Science,
Asasi sains hayat, asasi sains fizikal, tiada interview. Tidak ada interview. Boleh masuk terus. Maksud saya apply lah. Jadi tak perlu interview ya. Yang tadi saya sebut interview tu ialah kalau lepas asasi atau lepas IFS nak masuk program medical atau program architecture atau program design tech. Itu 3 program prasiswazah yang perlu interview. Kalau anda berminat, anda boleh mohon, kami akan aturkan you all pergi interview. Aturkan khas punya. Don't worry. Itu selepas foundation. Nak masuk tak ada masalah. Tidak perlu interview. Okey. Ada apa lagi soalan? Okay. Saya rasa Silakan ada Razif. soalan daripada Facebook, tapi saya rasa dah banyak dijawab. Cuma seperti boleh tak saya bertukar kampus, pergi ke uni lain. Saya sudah jawab. Ada peluang tak masuk walaupun result tak cukup syarat. Okay, saya rasa itu pun dah dijawab tadi. Boleh ke belajar di sana guna semua fasiliti ataupun menghadap laptop sahaja online? Okey, saya tak pasti ni soalan ke. Okey, so ni kita tengok keadaan semasa lah, di mana ini bukan hanya di Unimas, di seluruh negara sekarang di IPT, Institut Pengajian Tinggi sekarang semua kan kita sudah maklum semua belajar menggunakan sistem online. So kita berharap di masa hadapan, di masa awal mungkin awal nak masuk ke nanti keadaan negara COVID ni dah makin kurang, kita dah boleh mengadakan kelas secara face to face, secara sinkronus, supaya nanti awak boleh dapat sesi pembelajaran yang sepatutnya lah. So sekarang mungkin tak berapa ideal kan, even kat sekolah pun online, masuk universiti pun mesti online, tapi kita kena faham keadaan semasa sekarang. So kita nak kawal penularan pandemik ni daripada berlaku, so this is caranya yang kita kena ambil lah. Okay. So next sekejap ya, Encik Razif, saya nak tambah. Okey, anak-anak tak perlu risau tentang pembelajaran secara online. Kita dah ada pengalaman melaluinya. Okey, kita dah konsult dengan student banyak kali. Kita dah konsult dengan pensyarah, pentadbir dan sebagainya, dan kami telah pun ada sistem yang baik. Kami ada e-leave untuk kami letakkan nota-nota kan. Kami punya amali masih face to face. Jadi kena datang dalam kumpulan kecil. Kami adalah jadualnya. Adalah SOP-nya. Jangan risau. Anak-anak juga boleh buat konsultasi dengan pensyarah. Walaupun kita tak ada mass lecture untuk masa ini lah. Untuk masa ini tak sesuai mass lecture. So lecture diletakkan dalam e-leave lah. Tapi anak-anak boleh datang buat konsultasi dengan pensyarah-pensyarah. Kami sediakan tempat-tempat konsultasi, tapi adalah SOP-nya, anak-anak follow je. Jangan takut. InsyaAllah kita sekarang sibuk vaksin. InsyaAllah nanti dah tak ada COVID ni, kita akan kembali kepada normal ya. Jangan risau. Boleh. Kita dah buktikan 1 batch, 2 batch dah melalui COVID. InsyaAllah tak ada masalah. Kalau anak-anak ada masalah, ada keraguan atau apa-apa, datang bercakap dengan kami. Kami akan cuba bantu. Pensyarah-pensyarah ni work extra hours. Dia orang memang rajin. Jadi tak ada masalah lah. Kita akan cuba tolong sedaya upaya ya. Jangan risau. Okey, Encik Razif, ada lagi yang perlu dijawab? Kita ada lebih kurang 5 minit. Okay, think Unimas Asasi ada sebanyak lagi event ke macam pertandingan yang lain? Saya tak pasti. Mungkin dia masukkan yang seperti sukan asasi tu tadi kan. So seperti yang saya dah inform tadi, so macam event seperti sukan asasi kita dah jadi tuan rumah untuk edisi yang ketiga. So untuk masa batch yang akan datang kita tak pasti lagi ada event yang akan dibuat, tapi yang pastinya SEM sukan asasi itu akan berlangsung di Dengkil lah untuk tahun depan. Okey, ada soalan dalam tu? Okey, adakah kita nak stop nota ataupun most of the soalan dah dijawab lah.
tengah jawab. Oh, okey. Okey. Mungkin anak-anak yang dari Semenanjung rasa ada sedikit keraguan untuk datang ke Sarawak kan, sebab tak pernah datang. Okey, saya memang kempen lah untuk masuk ke UNIMAS. Dia berada di kawasan yang sangat menarik. Kepelbagaian pelajarnya dari pelbagai bangsa, agama kan, sifat toleransi yang baik. Lecturer pun ada dari pelbagai bangsa, etnisiti. So itulah UNIMAS ni satu tempat untuk you belajar benda baru. Bertoleransi, socializing. Itu sangat penting lah saya rasa, dan kalau anda ingin mencuba benda yang baru. Katalah takut nak kapal terbang dan begitu, insya-Allah tak ada masalah. Jadi kalau anak-anak parents tak dapat hantar, boleh sampai sendiri, kami tunggu di airport. InsyaAllah kami uruskan pengangkutan, kalau anak-anak nak beli barang ke apa, kami bantu barang-barang yang asas kan, kami bantu. Kalau nak, kita akan cuba sedaya upaya. InsyaAllah kami ada 40 orang staff akademik, 20 staff admin, kita ada kita panggil liaison officer, volunteer, alumni yang akan membantu pergerakan masuk nanti. Saya tak pasti lagi bila pergerakan masuk ini, tapi insya-Allah pelajar akan bergerak masuk untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang tak dapat dibuat secara online, misalnya amali kan, field trip. InsyaAllah lah. So kita sangat melalu-alukan para pelajar memilih PPPU lah, sama ada asasi sains atau asasi sains hayat atau asasi sains fizikal. Kami menanti kedatangan anda dengan tangan yang terbuka. Okey, kalau ada apa-apa masalah ataupun pertanyaan, jangan malu-malu. Boleh email kami pppu.unimas@unimas.my. Salah dah. Boleh juga visit our media sosial, boleh bertanya, tak ada masalah. Tak kenal maka tak cinta. So, kena kenal lah tu. Okey, saya bagi pihak PPPU, saya dengan Encik Razif mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi bersama kami selebih kurang 1 jam ni. Terima kasih atas soalan-soalan yang diberikan. Kalau masih tak clear, bolehlah email kami tadi pppu@unimas.my. Kami akan cuba menjawab soalan-soalan anda, atau boleh telefon 082 58 000. Boleh minta ke PPPU lah ya. Lagi apa nak cakap, jangan lupa ikuti kami punya media sosial. Macam mana Razif nak cakap? Saya tak tahu ni. Our media sosial. Subscribe, like kita punya social media. So kita lihat semua aktiviti. Kalau nak tengok lah lebih banyak aktiviti pelajar, so boleh tengok Instagram, boleh tengok Facebook ke Praya University. Kat sana ada banyak gambar. Okay. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, jangan lupa pilih UNIMAS nombor 1, dan jangan lupa menjaga SOP anda di tempat awam untuk memutuskan rantaian COVID-19. Kita mestilah menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.